boleh memberi kesan ni hanya perbuatan Allah, perbuatan kita makhluk tak boleh. Ngaji tauhid, jangan tak ngaji tauhid juga. Tasawuf ngaji, tauhid ngaji, fiqh ngaji, tajwid ngaji. Fardu ain jangan tinggal. Ada pun rukun yang ketiga makna tawakal, maka pekerjaan. Sesungguhnya telah menyangka orang yang bodoh bahawasanya syarat tawakal itu meninggalkan usaha. Ini orang jahil. Orang jahil dia kata nak tawakal jangan usaha. Makna duduk kat rumah tu tunggu ilmu datang. Duduk dekat rumah tunggu tawakal, tunggu ilmu sampai kat rumah. Kalau duit jangan keluar pergi kerja, duduk kat rumah tunggu duit ketuk pintu rumah kita. Itu orang yang bodoh, orang jahil. Orang jahil kalau kita nak bertawakal tanpa ilmu, jadi salahlah amalan kita. Sedangkan tawakal bukan bermaksud tidak berusaha. Bertawakal bermaksud hati tidak percaya, hati tidak yakin dengan usaha itu yang memberi rezeki, tetapi hati bergantung kepada Allah. Hari ini aku keluar niaga, rezeki aku ini serahlah kepada Allah. Untung ke, rugi ke, banyak daripada semalam ke, kurang daripada semalam ke, semua Allah tu dah sediakan lagi. Walaupun kita berusaha berniaga, gunakan strategi yang terbaik, belum maknanya tidak menjamin keberhasilan, tidak menjamin keuntungan. Yang memberi untung, yang memberi rugi adalah Allah. Itu hati kita kena jaga. Walaupun kita kerja kerajaan, kerja swasta pun sama. Kerja kerajaan, kerja swasta, meniaga sama. Jangan kita ingat bulan-bulan gaji kita dapat tu majikan kita yang bagi. Itu ketentuan Allah tu. Pencen kita pun benda semua tu, itu ketentuan Allah sedia kali lagi dah tu. Tidak ada terkesan walau sedikit pun dengan usaha kita bekerja. Qada bila? Qada dan qada Allah bila? Qada Allah tentang sesuatu bila? Hello. Taknya jawab orang tanya. Qada dan qadar Allah tentang sesuatu bila? Semalam. Azali. Apa maksud azali? Sedia kala. Sedia kala apa maksud? Azali. Sesuatu yang tidak ada sedia kala lagi Allah atur rezeki kita. Betul? Kita bekerja bila? Kita bekerja baru dah. Jadi antara qada dan qadar Allah, qada Allah, ketentuan Allah sedia kali lagi dah. Kerja kita kemudian nampak tak? Sebab tu yang kita dapat banyak sikit tu bukan pekerjaan kita, faham tak? Ni yang sedia kala ni ketentuan Allah. Allah tentukan dah sebelum kita wujud lagi. Allah takdir dah orang ni bagian rezeki dia. Ada pun kita bekerja kemudian. Nampak ketentuan Allah dah ada dulu. Ketentuan Allah dah ada dulu. Kita wujud kemudian. Sebab tu jangan kita ingat apa yang hasil yang kita dapat ni adalah hasil daripada usaha dan ikhtiar kita. Kerana perkara itu sebenarnya dah ditentukan oleh Allah sediakan lagi. Ikutlah kesihatan ke, rezeki ke, harta ke, ikutlah. Semua tu sediakan lagi dah. Jadi antara punca dan sebab kadang-kadang kita jadi ujub, jadi bangga dengan diri sendiri, jadi sombong sebab kita memandang benda tu hasil daripada usaha kita. Aku ni bersungguh begini gini. Sebab tu aku dapat benda gini. Lupa yang dia kata dia usaha tu kemudian Allah dah atur dah yang kau hari ni dapat bagian. Kau bersungguh ke, kau tak bersungguh ke, kau akan dapat sekian banyak. Itu orang panggil akidah. Benda dalam hati kita begitu. Jaga akidah kita. Tak ngaji akidah, tak tahu tentang akidah, nanti takut jadi syirik dalam keadaan tak sedar. Na'udzubillah min zalik.
Jadi maknanya berusaha tu bukan menafikan tawakal. Berusaha bukan menafikan tawakal. Dan meninggalkan berubat dan menyerah diri yang membinasakan. Maknanya kalau sakit tak berubat, kalau berubat katanya tidak tawakal. Tu jahil. Dia sakit, orang kata pergilah hospital tu. Dia kata mana boleh, nanti tak tawakal. Dah kita pergilah berubat macam biasa, pergi klinik, pergi hospital. Tapi hati kita percaya kepada Allah yang menyembuhkan penyakit, bukan usaha kita, bukan doktor, bukan ubat. Dan menyerahkan diri bagi yang membinasakan, duk serah diri. Kalau nampak rimau nak terkam tu, serah diri je, tawakal kepada Allah. Kalau kena terkam, tu dah takdir aku dah, kata dia. Usaha lari dah. Usaha lari daripada benda yang membinasakan itu bukan maksud tidak ada tawakal. Kita berlawan dengan orang yang menyerang kita, contohnya. Orang datang duk serang kita berlawan, bukan maksud tidak ada tawakal. Tapi bila dah berlawan, selamat, jangan pandang usaha kita pula. Yang menyelamatkan gitu Allah, bukan ilmu persilatan kita tu. Maka yang demikian itu salah sangat-sangat kalau orang mengatakan tawakal itu meninggalkan usaha. Bukan. Kerana yang demikian itu dilarang pada syarak. Larang nak sesuatu tak usaha. Mana boleh, syarak larang. Allah suruh kan, wa aqimus solah, hendaklah kamu sembahyang. Nampak Allah suruh tu. Hendaklah kamu sembahyang, Allah suruh kan. Allah suruh usaha sembahyang. Usaha mengaji. Jangan tawakal je. Tawakal tanpa usaha tu salah, jahil. Laha ma kasabat wa ala ma iktasabat. Bagi seseorang itu balasan dan pahala barang yang berusaha ia akan dia. Jadi apa yang kita usahakan untuk kebaikan ataupun sebaliknya, kita usaha untuk buat jahat tu, ada balasan dosa, walaupun tak berhasil kejahatan tu. Kita hari ni contohnya ada nak meluluskan kedengkian kita pada saudara kita. Kita longgarkan skru tayar kereta dia, dia masuk gaung. Longgar, harap terjun gaung hari ni. Elok tak terjun sampai ke rumah kawan tu. Sampai tukar kereta baru, elok selamat ni. Tetap kita berdosa. Sebab apa? Usaha nak buat jahat. Usaha nak buat jahat walaupun tak berhasil. Dia nak sangkau orang, contohnya dia usaha buat begini, buat begitu, bomoh sini, bomoh sana, tokcar sini, tokcar sana, orang telok, tak ada apa-apa, tak berhasil kejahatan dia tu. Namun tetap dia berdosa. Dia nak buat baik, dia nak mengaji, nak menuntut ilmu, pergi belajar, pergi mendengar, tertidur. Saya mengaji, dia tertidur contohnya. Tak faham dia. Sebab dia tertidur, dia kurang faham dah terlelap, mana nak dengar. Lepas tu dia bersungguh dia penat siang bekerja, tapi malam dia pergi, dia tahu menuntut ilmu ni wajib, kalau tak belajar berdosa, dia pergi belajar. Tak faham dia, tetap hasil pahala, tetap dapat kebajikan yang Allah janjikan, dihapuskan dosa-dosa kecil dia, diberi pahala oleh Allah walaupun tak hasil kefahaman pada dia. Kalau hasil kefahaman, itu bonus. Itu bonus lah bagi dia. Begitu. Jangan dengan sebab bila kita buat kebaikan, contoh ataupun lain, kita ajak orang, kita nasihat orang, nasihat anak bini kita, nasihat kawan-kawan kita, dia supaya berubah, supaya berhijrah, supaya mengaji, taknya jalan, taknya bergerak sikit pun. Kita dakwah sana sini, ingat makna bagi nasihat sana sini, duk mengajak banyak kali, tak ada pun perubahan, tetap kita diberi pahala oleh Allah. Walaupun orang tu tak mengaji, walaupun orang tu tak nak semayang, puas hajat dah, tetap kita dapat pahala. Asalkan niat kita berdakwah mengajak tadi ikhlas kerana Allah. Jadi bila kita faham benda ni, barulah kita takkan berhenti daripada berusaha membuat kebaikan walaupun tidak hasil kebaikan. Baru tidak menjadikan kita hamba yang berputus asa. Kalau kita berpegang kepada usaha kita yang memberi bekas, sebab tu bila kita ajak orang tak nak berubah, orang tak nak mengaji, orang tak nak
bertaubat ke contohnya, kita jadi putus asa, malah dah nak ajak dah. Bukannya berubah pun, rugilah kita. Nampak tak? Rugi pahala tu, rugi pahala mengajak, rugi pahala berdakwah, rugi pahala memberi nasihat. Sebab tu teruskan saja. Dia berubah tak berubah, terkesan tak terkesan, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Allah suruh kita mengajak, menyuruh. Ada pun yang memberi kesan bukan kita, tetapi Allah. Bila faham benda tu, insya-Allah kita akan terus istiqamah buat baik, walaupun tak ada perubahan apa-apa pun. Sebab setiap ketaatan kebaikan tidak sia-sia. Selagi ikhlas lah. Kalau tak ikhlas memang sia-sia pun. Kemudian katanya musannif lagi, dan atasnya dosa barang yang berusaha ia seseorang akan dia daripada kejahatan. Nampak tu, kalau kita usaha nak buat jahat, walaupun tak berhasil kejahatan tu, tetap kita berdosa. Dan firman-Nya Allah Taala, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, dan jangan mencampakkan oleh kamu akan diri kamu kepada kebinasaan. Baik, kemudian katanya Muhammad dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadawau ibadallah, fa inna Allah ta'ala lam yada' da'an illa wada'a lahu dawa'an ghaira da'in haram. Artinya berubat oleh kamu. Tu nampak tu fi'il amar tu, tadawau tu fi'il amar, suruh. Tadawau, yakni Nabi kata berubat oleh kamu. Pergi berubat, Nabi kata. Pergi berubat. Usahalah. Takkan nak suruh sesuatu yang tak boleh berusaha. Takkan nak suruh sesuatu yang tak boleh nak bergerak. Kalau Allah tahu kita ni makhluk yang tidak ada usaha ikhtiar, takkan Allah suruh. Itu dalil kita ahli sunnah wal jamaah. Sebab Allah SWT Muhammad macam Jabariyah. Jabariyah dia tak percaya usaha ikhtiar. Jabariyah tak percaya ada usaha ikhtiar. Dia semata-mata berpegang pada takdir saja. Itu Jabariyah. Kita ni tak ada usaha, tak ada ikhtiar, semata-mata digagahi oleh takdir semata-mata. Itu Jabariyah. Qadariyah pula, dia tak percaya Tuhan pula. Dia kata Allah dah jadikan kita, Allah dah bagi tenaga, Allah dah bagi ilmu, pandai-pandai kau lah nak buat apa pun. Allah tak ada kena-mengena dah. Itu Qadariyah pula. Kita tengah-tengah. Ahli sunnah wal jamaah duduk tengah-tengah. Kita diberi peluang oleh Allah berusaha dan berikhtiar, namun yang memberi kesan itu adalah Allah, bukan usaha dan ikhtiar kita. Itu ahli sunnah duduk tengah. Bukan seperti Jabariyah, dan bukan seperti Qadariyah. Jadi Nabi kata berubat oleh kamu, hei sekalian hamba Allah Ta'ala. Kenapa Nabi suruh kita ni berusaha berubat? Kalau sakit, sama ada sakit zahir pun kena berubat, sakit batin pun kena berubat. Banyaknya yang berubat ni penyakit zahir ke batin? Zahir lah, penuh hospital tu. Tengok hospital Terendak ke, Bintang Melaka ke, ambil nombor queue. Orang putih kata queue, tunggu angka giliran nak berubat. Tak apalah, ikut Allah suruh berubat. Tapi surau tak ada pula sampai ambil nombor. Nak pergi berubat hati ada, ambil nombor. Lapang, nampak. Nama pun kitab penawar bagi hati ni, kitab perubatan ni, jangan main. Hati kita ni banyak penyakit, hasad, dengki, ujub, riak, takabur, tak ada tawakal, cinta dunia, takut mati, hubbur riyasa, kasih jadi ketua, suka dipuji, takut dicela, sangka jahat, dengki, dendam, itu semua penyakit hati. Tapi kita tak nak berubat. Penyakit hati ni membinasakan akhirat kita. Penyakit zahir sementara je. Darah tinggi, kencing manis, gout, lemah jantung, itu cerita dunia. Dia tak bawa sampai ke mati besok, cerita tu sampai akhirat dah. Kenapa kau sakit jantung? Tak ada. Hari kiamat besok tak ada kena tanya kenapa kamu sakit jantung, kenapa kamu gout pula dah. Tak ada. So kena tanya kenapa dengki dengan orang,
Kenapa dendam dengan orang? Kenapa suka bersangka jahat dengan orang? Kenapa cintakan dunia? Tu kena tanya. Allah tak akan tanya kita kenapa darah tinggi, lemah jantung, kencing manis tadi. Sebab tu jangan heran sangat tentang penyakit zahir. Yang kita nak kena lebih ambil tahu, ambil berat, ambil peduli, cepat-cepat rawat penyakit hati. Sebab kalau penyakit hati ni selagi ada dalam diri kita, segala amal kebajikan kita nanti semuanya dibinasakan oleh Allah. Penat dah kita beribadat, penat mengaji, penat mengajar, penat semayang, habis harta sedekah sana sini, tapi jadi dosa, bukan jadi pahala. Amalan zahir dan batin dikena seiring, mesti seiring. Sebab tu ada kitab ni, sebab tu tutup guru ulama duk karang kitab-kitab macam ni nak cerita pasal hati. Zahir lawa dah, cantik dah, handsome dah, lawa dah, beautiful dah, kulit tulus mulus fulus, hidung macam penyangkut baju dah, bibir bak delima murkah, pipi pauh dilayang, kamai lagi, hati kotor. hati kotor. Na'udzubillah. Jangan kita ni duk hiaskan zahir sahaja. Hati kita, roh kita ni kena cantikkan dia. Ubatkan dia, rawat dia, bagi dia makan, bagi dia ubat, cantikkan dia, wangikan dia. Sebab roh kita, hati kita, kalbu kita ni tempat tilik Allah Ta'ala. Walaupun orangnya tak sempurna, contohnya pakaian compang camping sebab dia miskin contohnya, tapi bila hatinya bersih, berhias dengan sifat mahmudah, Masya Allah, dia ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Kalau kita ni zahirnya cantik, lawa, kacak, kemas, tapi hati hasad, dengki, ujub di atas kabur ada, tak ada nilai di sisi Allah, tak ada nilai kita di sisi Allah. Jadi kena ambil berat tentang masalah hati ni. Ni nak berubat hati yang tak ada tawakal ni. Kenapa perlu kita bincangkan masalah tawakal ni? Kerana dengan tidak ada tawakal, masa kita akan kita habiskan untuk usaha mencari dunia. Bila tak ada tawakal, kita akan terlalu risau tentang rezeki. Bila risau tentang rezeki, habis umur kita cari rezeki. Tak ada masa nak belajar. Sebab masanya dah habis digunakan untuk mencari rezeki. Sebab takut tak ada rezeki. Takut tak ada rezeki, kita pulun lah, pagi petang siang malam, pagi petang siang malam, dapat banyak tu masa habis, semayang tak dapat, mengaji tak dapat, beribadat salah, nak ambil masa belajar tak ada masa, habis masa dah bekerja je. Takut tak ada rezeki, padahal Allah jamin dah rezeki. Sebab tu perlu ada tawakal. Imam Ghazali kata antara sebab kita ni habis waktu atas dunia ni, tak boleh menuntut ilmu, tak boleh betulkan amal, sebab masa kita habis guna untuk urusan rezeki. Sebab kita terlalu takut tak ada rezeki. Sebab tu perlu ada rezeki, perlu ada tawakal. Yakin rezeki kita tu dah ditentukan oleh Allah, maka berpada-pada man-man cari rezeki. Man-man cari rezeki. Man-man tahu man-man? Ilek-ilek ilek-ilek cari rezeki. Santai-santai cari rezeki. Jangan kalut-kalut sampai habis umur kita. Na'udzubillah. Boleh jadi nanti usaha bekalan dunia kita banyak, bekalan akhirat tak ada. Apa yang kita nak persembahkan nanti? Apa yang nak ditimbangkan nanti kalau dah tak ada kebajikan? Dia kata aku tak mengaji pun boleh ibadat juga. Bukan tak boleh, aku semayang juga. Walaupun aku tak pergi surau belajar mengaji, aku semayang. Semayang macam mana kalau tak reti dari ilmu? Syaratnya, rukunnya, akidahnya, musuh ibadahnya. Mana kita nak tahu semua tu? Kemudian kan Nabi kata berubat olehmu. Hei segala hamba Allah Ta'ala, kerana bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tiada menghantarkan ia Allah akan penyakit, melainkan menghantarkan ia Allah baginya penyakit akan ubat, melainkan satu penyakit, iaitu tua. Penyakit tua tak ada ubat. Pakailah lotion apa pun tetap tua juga. Pakailah apa, botok apa nama?
Botok apa nama? Cocok-cocok. Botox, batok, tak apa, tak reti cocok lah berapa jarum pun nya tu. Tak ada satu suntikan boleh tahan waktu supaya jangan tu, tak ada. Pun kalau nampak cantik pun muka je pakai atas je. Bawah daripada leher baju tak ada dah. Di atas. Tak payah dalam syurga tu Allah jadi lawa dan kita payah duk lotion, duk suplemen, pemberahan plastik. Duk macam-macam takut tu. Tua dah mati lah kita kat mana-mana pun. Percantikkan tu roh kita tu, kalbu kita tu cantik kan, lawakan dia. Ni muka lawa, hati kotor. Muka lawa, mulut jahat. Na'udzubillah. Kecantikan atas dunia ni sementara je. Ni semua cover set je tuan-tuan. Cover set je. Tahu cover set luar je. Tengkorak sama je gitu. Ada orang tengkorak lawa? Lawanya tengkorak dia ada? Mana ada? Tengkorak sama je. Allah tutup sekejap dengan cover set. Yang nak bawa balik akhirat besok bukan cover set ni, bukan tengkorak ni, roh kita tu. Tu yang nak balik akhirat ni. Yang ni besok dalam kubur habis hancur lebu. Busuk lah, berulat lah. Jadi tiada menghantarkan ia. Tapi ingat, tengok juga berubat ni, tengok berubat apa niat dia. Baik, kita sakit, kita berubat. Kenapa nak berubat? Nak sihat. Betul? Nak sihat nak buat apa? Tengok pula tu. Yang bersungguh berubat nak sihat untuk apa? Kalau dia berubat nak sihat supaya boleh terus balik buat dosa maksiat, maka tak ada kebajikan dia berubat dah. Masuk dalam maksiat jugalah. Asal berubat ni harus. Tak berubat boleh, berubat pun boleh. Hukumnya harus. Tapi kalau berubat sebab nak sihat. Kenapa nak sihat? Nak beribadah. Ya, kebajikan. Tapi kalau nak berubat supaya sihat, bila sihat boleh berjoget balik, maksiat. Ingat tu. Makna segala kos perbelanjaan kita keluarkan duit tu, ratus ribu ke contohnya, nak merawat penyakit kita tu, dengan niat bila aku sihat besok aku nak buat balik benda-benda tu. Sekarang ni tak boleh buat sebab sakit, maka dia pun berubat habis puluh ribu. Semua tu dibelanjakan atas jalan maksiat jadi maksiat. Dia ada hubung kait tuan-tuan. Tapi kalau dia berubat untuk nak ibadat, aku nak sihat supaya aku boleh pergi ke surau balik, ke masjid balik macam biasa, boleh pergi kuliah, boleh buat kebaikan, boleh pergi cari rezeki halal untuk anak bini aku, supaya mudah nak buat ibadat dengan rezeki yang halal, maka berubat itu kebajikan. Walau puluh ribu habis pun tidak membazir, namanya memberi faedah akhirat. Berubat habis puluh ribu, nak sihat rupanya nak berseronok, bukan nak ibadat. Patut nak sihat pun nak seronok balik. Betulkan balik, perhati niat kita tu. Innamal a'malu binniyat. Setiap amalan kita bergantung dengan niat ni. Amalan kita ni duk mengaji ni, malam ni mengaji baca kitab ni, belum tentu jadi akhirat lagi. Kalau niat kita kerana dunia, niat kita nak menunjuk-nunjuk, niat kita nak orang puji, jadi dunia ni tuan-tuan. Amal soleh, amal akhirat akan berubah menjadi dunia apabila niatnya salah. Apatah lagi benda-benda yang terang-terang nampak benda dunia. Sebab tu orang ada ilmu, tidur orang ada ilmu tu lebih baik, lebih memberi faedah, lebih ada kebajikan daripada orang jahil yang beribadah. Orang jahil beribadah, dah tentu ibadahnya Allah tak terima. Saya bangun tahajud tanpa ada ilmu tentang solat, pakaian saya tak suci, mandi hadas saya tak betul, wuduk saya salah, akidah saya tak tahu ke mana, adakah Allah terima tahajud saya? Terima tak? Tak terima. Cara buat salah, langgar syarat, langgar rukun, walaupun saya buat. Orang yang tidur tadi
dia ada ilmu. Dia nak tidur sekejap sebab malam nak bangun buat sembahyang sunat. Tidur ni ada pahala. Nampak tak? Tidur dia tu ada pahala. Kita yang tahajud tadi tak ada pahala. Tu perbezaan orang ada ilmu dengan orang tak ada ilmu. Tidur dia pun ada kebajikan bila ada ilmu. Kita beribadat tak ada ilmu, semua jadi sia-sia. Jadi menuntutlah ilmu, carilah ilmu. Jangan syok sendiri beribadah. Orang ada ilmu tidur dia ada pahala. Kita tak ada ilmu sembahyang jadi dosa pula dah. Jadi betulkan niat kita. Amal akhirat, baca Quran, qiyamul lail, tahajud, mengajar. Bila niatnya contoh ada ujub, ada riya, semua jadi dunia, dia tak jadi akhirat, dia tak jadi ibadah, dia jadi dosa. Dan ubat, tidak ada ubat ni. Penyakit tua tak ada ubat. Penyakit tua tak ada ubat. Siapa pun tua. Tak tua pun mati. Gitu. Walaupun dia tak tua, dia mati. Nanti tak tunggu tua. Banyak orang muda-muda mati. Dan bersembah seorang lelaki, bersembah mana bertanya. Seorang lelaki bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah aku lepaskan akan unta aku dan aku tawakal? Dia kata aku lepaskan unta. Adakah aku dengan lepaskan biarkan unta tadi aku tawakal? Dia tanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? I'qilha wa tawakkal. Ikat olehmu, nampak usaha. Nabi suruh berusaha, iaitu tambat. Tambatkan, ikatkan, kandangkan. Kalau kita motor kita, kuncikan. Faham tak? Kiaskanlah kenderaan tu. Dulu unta mana dia pakai kunci? Unta mana dia pakai kunci? Kita ni tak pernah naik unta, naik kereta, naik motor. Adakah dengan kita parking kat tepi surau tu, letak kunci kat situ, tawakal namanya? Kunci lock handle. Lock handle, letak mangga ke ikutlah. Lepas tu serah kepada Allah. Serahlah pada Allah, mudah-mudahan selamatlah motor aku kat sini, tak ada orang curi. Tu nama tawakal. Tapi jangan percaya ke mangga tu, syirik pula nanti. Dia percaya ke mangga yang menyelamatkan motor dia pula. Habis rosak akidah pula situ. Usaha kita tu menjaga harta tu dia beri pahala. Wajib kita jaga harta kita. Wajib jaga harta. Harta ni antara 6 perkara yang besar dalam Islam yang kita kena jaga. Sebab tu dalam Islam haram merompak, haram mencuri. Sebab apa? Merompak, mencuri ni membinasakan harta orang. Jadi tuan-tuan menjaga harta, tuan-tuan, itu ibadah. Ibadah, jaga harta. Jaga harta tu ibadah. Tidak merosakkan harta, tidak membazir harta tu ibadah. Jadi kunci je. Kunci simpan dalam garaj. Serah pada Allah. Mudah-mudahan ya Allah kau peliharalah harta aku. Kalau selamat pun dengan izin Allah, kalau tak selamat pun adalah hikmah di sebalik itu. Adalah hikmah tu di sebalik dah. Jadi Nabi kata ikat olehmu akan lutut unta engkau itu. Ikat lutut unta. Macam mana nak ikat lutut unta? Unta duduk je unta. Unta duduk je ni. Kan waktu dia duduk tu lutut dia ke depan gitu. Dia tak macam kita. Tambatkan dia punya lutut tu dia punya break dia. Tu orang Arab pakai apa nama? Egar apa nama? Yang bulat atas kepala tu. Tu asalnya sarung kat lutut unta benda tu. Bila lutut unta gitu, sarung dengan benda tu dia tak boleh bangun. Break dia, faham? Tu guru kita cerita lah, dia duduk sana Mekah dulu 25 tahun dia tahu lah. Itu. Jadi ikat, sarungkan lutut unta tu biar dia tak boleh bangun, biar dia tak lari. Kemudian serahlah kepada Allah. Jangan lepaskan macam tu. Jangan biarkan tanpa kau tambat, tanpa kau ikat lutut dia, lepas tu kau kata kau nak tawakal kepada Allah. Salah dah.
Jadi kena usaha. Kena usaha. Kalau kita lembu, kambing, kena kandangkan. Jangan biarkan, lepas tu tawakal. Tak boleh, kena kandangkan dia, kena tambat dia, kena ikat dia. Lepas tu serah kepada Allah. Mudah-mudahan, ya Allah, kau peliharalah, jagalah harta aku. Nak keluar rumah, kunci pintu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, ya Allah, aku serahlah pada kau, ya Allah. Hidup kunci pintu ni. Mudah-mudahan kau jagalah harta aku ni daripada kecurian katanya. Begitu. Kemudian daripada selesai membicarakan tawakal, memulai hamba membicarakan akan kasih. Cerita pasal kasih pula. Kerana adalah tawakal itu sebab bagi kasih Allah Ta'ala akan orang yang bersifat dengan dia tawakal. Kerana firman-Nya Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kenapa yang kita ni disuruh bertawakal ni? Antara sebabnya, selain daripada nak memudahkan kita beribadah kepada Allah, tidak risau bimbang tentang rezeki, kerja berpada-pada mencari rezeki, ada masa untuk menuntut ilmu, perbaiki ibadah. Selain daripada itu, sebab apa kita ni disuruh tawakal? Kerana sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mengasihi, redha akan orang-orang yang bertawakal kepadanya. Allah kasih orang yang ada tawakal, Allah sayang dia. Siapa-siapa orang hatinya bergantung dengan Allah, menyerahkan segala-galanya kepada Allah, yakin rezekinya dijamin oleh Allah, bukan dijamin oleh usaha dan ikhtiar dia. Dengan makna dia ada tawakal, maka dia dikasihi oleh Allah. Maka siapa nak dikasihi oleh Allah, perlulah usaha cari dan dapatkan tawakal ni dalam hati kita. Apa hukum tawakal ni? Sunat ke wajib? Tawakal apa hukumnya? Sunat ke wajib? Wajib. Amalan hati yang wajib. Hati kita ni ada amalan wajib, ada amalan haram hati kita ni. Macam hasad haram, tawakal wajib. Begitu. Tawaduk wajib, takabbur haram. Jadi amalan hati pun ada halal haram juga. Ada pahala, ada dosa juga amalan hati, bukan zahir saja. Bab yang ke-8 pada menyatakan kasih akan Allah Ta'ala. Kalau kita nak kasih kepada Allah, macam mana cara dia? Macam mana cara kalau kita kata kita nak kasih kepada Allah, supaya kasih kita dibalas oleh Allah? Ketahui olehmu, wahai mukallaf, bahawasanya kasih akan Allah Ta'ala itu kelakuan yang dipuji pada syarak. Di sisi agamanya, Allah puji orang yang kasih kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, Nabi kata tu. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu, Allah Ta'ala suruh Nabi bagi tahu umat. Allah suruh Nabi bagi tahu kita umat, bagi tahu umat. Cakap dengan umat. Kalau mereka, kita ni, kalau mereka yakni kita semua ni umat ni, Nabi Muhammad SAW kasih kepada Allah, kita dakwa kita kasih kepada Allah, aku cintakan Allah, aku sayangkan Allah, aku kasihkan Allah. Macam mana cara dia? Nabi kata fattabi'uni, hendaklah kamu ikut aku. Maksudnya hendaklah kamu taat kepada apa yang aku suruh dan apa yang aku larang. Itu menunjukkan kamu kasih kepada Allah. Kalau kita ni mendakwa kita kasih kepada Allah, hendaklah kita menurut Nabi SAW. Apa yang Nabi suruh kita buat, apa yang Nabi larang kita usaha tinggalkan. Itulah tanda-tanda bukti seseorang itu kasih kepada Allah. Ni tuan-tuan datang belajar, korbankan masa, korbankan penat. Kenapa? Kerana Nabi kata menuntut ilmu fardu. Lalu tuan-tuan perempuan berusaha pergi belajar mengaji sebab Nabi suruh mengaji, sebab Nabi kata menuntut ilmu tu fardu, kewajipan. Pergilah, datanglah. Tu tanda-tanda tuan-tuan kasih kepada Allah. Tanda tuan-tuan kasih kepada Allah. Bila dah ikut Nabi, ikut apa yang Nabi suruh, yuhibbukumullah, nescaya Allah akan kasih pula kepada kita. Makna barulah kasih kita tu dibalas oleh Allah. Makna baru kasih kita terbalas.
Kalau tak, kita hanya mendakwa saja kasih kepada Allah, kasih kepada Allah, cinta kepada Allah, tapi tak ikut syariat, tak pedulikan perintah Allah, perintah Rasul, maka itu bohong. Sebab tu ada aulia ilahi solihin, ada wali-wali Allah yang memberi amaran kepada kita. Jangan bermudah-mudah kamu mendakwa yang kamu kasih kepada Allah. Jangan mudah-mudah nak mengaku kasih kepada Allah, takut kita jadi pembohong. Maknanya jangan mudah-mudah kita ni kasih kepada Allah. Jangan mudah-mudah, takut tingkah laku kita, tindakan kita tak seperti yang dikehendaki. Jadi nanti jadi bohong, jadi dusta. Jadi dusta, kita kasih kepada Allah tapi Allah suruh kita tak buat, Allah larang kita langgar. Tapi mengaku kasih kepada Allah, bukankah bohong namanya? Bohong namanya. Lebih baik diam. Diam, buktikan dengan ibadah. Buktikan dengan amalan, itu terlebih baik daripada kita mengaku kita kasih kepada Allah tapi tindakannya tidak seperti yang diperintahkan oleh Allah, nanti jadi pendusta. Tambah dosa pula dah. Jangan mudah-mudah mengaku. Jangan mudah-mudah mengaku. Besar tu pengakuan tu, besar kasih kepada Allah no. Besar tu pengakuan tu. Adakah kita buat? Kalau suami mengaku kasih kepada Allah, sepatutnya dia jadi suami yang macam mana? Suami yang kasih kepada Allah macam mana? Memberi nafkah zahir batin, rohani jasmani pada anak bini, selain daripada makanan, pakaian, tempat tinggal, kesihatan dan sebagainya, keselamatan. Dia kena mendidik anak bininya dengan agama. Kita buat tak peduli. Jadi macam mana tu kita nak kata kita kasih kepada Allah? Yang bini pula ngaku kasih kepada Allah tapi tak nak taat perintah Allah sebagai seorang isteri yang disuruh oleh Allah. Selalu derhaka dengan suami, contohnya selalu meninggi suara dengan suami. Mana bukti yang kita kasih kepada Allah? Itu bukan tanda kasih kepada Allah. Kalau kasih kena taat. Kalau tersilap bertaubat kepada Allah. Itu tanda-tanda kasih kepada Allah. Jadi ketahui olehmu bahawanya kasih akan Allah Ta'ala itu kelakuan yang dipuji pada syarak. Allah suruh mengaji, kita tak nak mengaji. Allah suruh mengaji, menuntut ilmu. Rasul suruh menuntut ilmu, talabul ilmi faridatun. Menuntut ilmu tu fardu, maknanya mesti kena mengaji. Kita tak nak mengaji, tapi dakwa kita kasih kepada Rasul. Dakwa kita kasihkan Rasul, kita kasihkan Allah. Rasul suruh mengaji, kita tak nak mengaji. Pembohong lagi. Banyak gitu ni bohong. Banyak berdusta gitu ni. Banyak kita ni berdusta. Kemudian apa lagi? Lagi pangkat yang tinggi. Lagi pula kasih kepada Allah ni kelakuan yang Allah puji dan merupakan darjat yang tinggi di sisi Allah. Bila betul kasih ni kepada Allah tadi dengan makna diikut syariat Allah zahir batin, dia taat, diikut, dipatuh tanpa mempersoal, tanpa mempertikai. Dia tidak merasakan perintah Allah, hukum hakam Allah atas diri dia tu menyusahkan hidup dia dah. Dia berasa beruntung, dia berasa bertuah dengan syariat yang Allah perintahkan. Dia tak berasa menyusahkan hidup dia. Seperti sesetengah orang berasa susah jadi orang Islam. Susah nak jadi orang Islam ni, semua tak boleh. Na'udzubillah. Ada yang macam tu. Susah lah, semua tak boleh. Sesikit haram. Dia tak seronok dengan syariat yang Allah perintahkan atas diri dia. Tu ada masalah tu, ada masalah hati. Cek baik-baik, silap jadi rosak akidah. Bila berasa malang menjadi orang Islam, kebarangkalian imannya memang dah tak ada. Na'udzubillah. Kan elok kalau bukan Islam dulu. Astagfirullahaladzim. Orang jahil dia berani cakap, tuan-tuan. Dia tak peduli apa terlintas, dia cakap. Orang jahil dia berani, tapi berani tidak bertempat. Jadi orang yang betul-betul kasih kepada Allah dengan makna ikut apa yang Rasul suruh, zahir dan batin, yang wajib dibuat semua, yang haram ditinggal semua, yang zahir dan yang batin sama.
Bukan seperti kita ni buat campur-campur. Yang Allah suruh buat campur-campur, yang Allah suruh tinggal pun tinggal campur-campur. Tinggal separuh. Allah suruh semua, kita buat separuh. Allah suruh buat semua, tinggal separuh. Allah suruh larang, Allah larang semua, kita tinggalkan separuh. Makna segala yang Allah wajibkan kita pilih-pilih buat, segala yang Allah haramkan kita pilih-pilih tinggalkan. Betul ke tidak? Betul ke tidak? Tak nak ngaku, Allah tahu. Baik ngaku. Allah suruh yang wajib ada 10, kita buat 3 je yang wajib. Allah haram 10 benda, kita tinggalkan 2 je. Lepas tu ngaku kekasih Allah. Lepas tu mengaku dah baik. Amalan kita pun tak seperti lagi. Buat segala yang disuruh, kita buat separuh yang disuruh. Meninggalkan segala yang dilarang, kita tinggalkan separuh yang dilarang. Dah macam mana kita nak balik akhirat kalau begini? Amalan kita campur-campur, amalan kita dah jadi mutanajis. Faham tak? Amalan kita ni dah jadi mutanajis. Yang suci bercampur dengan najis. Yang suci mana? Taat itulah, kebaikan, mengaji, semayang, puasa, haji, umrah, qiyamul lail. Yang najis ni mana? Mengumpat, berdengki, sangka jahat. Itu najis ni, itu yang mengotorkan amalan kita. Itu yang membuatkan amalan kita tak diterima oleh Allah. Jadi kita jangan sedap duduk, jangan seronok duduk dalam keadaan kita mengaji, mengajar, semayang, dalam masa sama kita ada buat benda-benda haram. Kita jangan seronok rasa dah selamat. Amalan kita tu tak ada lagi tu. Dalam zon bahaya tu kita ni. Nampak tu kita kena belajar betul-betul, cepat-cepat belajar mengaji. Jangan tangguh-tangguh lagi. Yang tak mengaji, fahamkan, usaha perbaiki. Sebab akhirat tu bukan hari yang main-main. Akhirat tu hari yang sangat dahsyat, menakutkan, yang sangat menggerunkan. Bukan tempat seronok. Nabi Rasul pun tak berani nak angkat muka, apatah kita. Mereka yang maksum pun tak berani. Kita ni pula rasa tak kisah kiamat tu pula. Berasa relax-relax je. Jadi kita kena tahu mana tempat yang kita nak pergi. Kerana antara benda yang wajib kita imani adalah hari kiamat. Dan masuk dalam urusan hari kiamat ni adalah kematian, sakaratul maut, padang mahsyar. Itu bukan tempat enjoy. Itu tempat yang mengerikan, yang menakutkan bagi orang yang tak ada amal. Amalan kita campur-campur. Jadi jangan kita berasa sedap, berasa aman dengan diri kita. Aku ni kalau Allah nak ambil nyawa, ambil lah. Lahai, senangnya. Orang kita macam kita ni kena minta panjang umur. Ya Allah, panjangkan umur aku nak mengaji. Banyak lagi benda aku tak tahu, tak faham, tak pandai. Yang dah faham aku tak amalkan lagi. Yang aku amalkan tak ikhlas pula. Yang dah ikhlas berdengki pula aku ni. Panjangkan umur aku ya Allah, bagi aku kesempatan nak perbaiki. Jangan ambil nyawa aku dulu, aku nak baiki ya Allah, tolonglah. Jangan minta panjang umur sebab nak kumpul getah. Minta panjang umur nak kumpul getah itu kecelaan. Dicela oleh Allah. Ya Allah, panjangkanlah umur. Sebab apa? Boleh cukup bajet nak mati lagi. Bajet hari tu kalau mati nak tinggalkan 3 juta untuk anak bini. Ni baru ada 3 sen. Panjangkanlah umur. Tak boleh. Imam Ghazali kata, siapa nak panjang umur sebab nak kumpul dunia, itu kecelaan. Siapa nak panjang umur sebab nak baiki amal, itu kepujian. Minta Allah panjang umur kita. Yang minta pendek umur, kita minta panjang umur. Beramal pun tak sempurna lagi kita ni. Allahu Akbar. Minta Allah beri kesihatan untuk ibadah, panjang umur, keselamatan, supaya kita boleh baiki. Belajar, fahamkan betul-betul, amalkan, tak boleh cuba lagi, begitu. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Lagi pangkat yang tinggi yang menyampaikan kepada ma'rifah. Orang yang kasih kepada Allah, yang taat patuh kepada Allah ni, ikut hukum hakam Allah zahir batin ni, sampai satu masa nanti dia akan naik kepada maqam ma'rifah, yakni mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang mana daripada mengenal Allah taala itulah nanti yang menjadikan dia hamba yang takut, yang taat, yang patuh pada Allah.
Makrifah itu makna mengenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan yang menjadikan dia hamba yang taat kepada Allah zahir dan batin walau di mana sahaja dia berada. Tu yang sebenar-benar orang makrifah mengenal Allah. Orang yang makrifah ni lah orang yang paling kuat menjaga syariat Allah. Bukan makin makrifat makin longgar dengan syariat, bukan. Bukan makin makrifat makin langgar syariat, semayang boleh pilih-pilih. Bukan, itu bukan makrifat, tu dah terlipat. Itu dah terlipat mendakwa ahli makrifat tapi tak jaga halal haram. Tak boleh. Mana boleh syariat tu? Siapa penghulu segala orang yang makrifat kepada Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah Rasul buat main-main dengan syariat? Adakah Rasul main semayang main pilih-pilih? Tak ada kan? Jadi kalau kita mendakwa makrifat tapi tak jaga syariat, bukan dia dah tu. Ditipu, disesatkan oleh nafsu dan syaitan. Orang kalau betul-betul dia makrifat kepada Allah, dia akan jaga hukum hakam Allah betul-betul. Bersih hatinya betul sungguh. Takut orang bila kenal kepada Allah, dia takut sungguh, bukan takut sikit-sikit. Makin dalam pengenalannya, makin tinggi pengenalannya tentang Allah, makin takut dia, makin gerun dia. Bila makin gerun, makin taat kepada Allah. Kita mendakwa makrifat tapi buat maksiat seronok, buat dosa berasa tak bersalah. Makrifat apa? Bukan senang. Jangan mendakwa-dakwa di makrifat tapi buat dosa tak ada berasa bersalah, buat dosa tak taubat segera. Duk cela orang lagi, mandang rendah orang lagi, perlekehkan amalan orang lagi. Makrifat apa gitu? Dia kata makrifat. Kita ni orang makrifat, orang hakikat yang duduk mengaji surau tu, bukan ada apa tu. Makrifat ke macam tu? Akhlak macam tu, akhlak orang makrifat ke kita? Orang kenal Tuhan macam tu ke akhlak dia? Memperlekehkan orang punya ibadah. Jadi jangan jangan nanti kita tertipu gitu. Orang kalau betul makrifat, dia takut nak mencela orang, dia cela diri sendiri. Orang makrifat ni dia tak cela orang dah. Ini masih lagi duk nampak kekurangan orang makrifat apa. Hakikat apa, masih nampak dosa orang lagi, masih nampak aib orang lagi, aib diri sendiri tak puasan. Fadu'ain ni hang ngaji tak payah nak lompat-lompat kelas tu. Fadu'ain yang tak terjawab lagi, tak aman lagi, tak faham lagi kita. Jangan nak ngaji benda pelik-pelik. Nak naik makom cepat pun tergolek nanti. Salah pijak anak tangga tergolek nanti, kan patah kaki ni. Telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Kasih Allah Taala akan mereka itu. Ni orang yang taat patuh kepada Allah zahir batinnya, yang mengenal Allah Taala tadi, yang menjadikan dia takut dan hormat kepada Allah, malu kepada Allah, Allah kasih kepada dia. Mereka ni kasih kepada Allah dan mereka juga dikasihi oleh Allah. Saling kasih mengasihi antara Tuhan dengan hamba ni. Itu dah selamatlah dia. Selamatlah dia. Radhiyallahu taala anhum wa radu anhu. Mereka redha dengan Allah, Allah pun redha dengan mereka. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahibbullaha lima yarfidukum bihi min ni'amihi wa ahibbuni li hubbillahi iyaya. Kasih oleh kamu akan Allah Ta'ala kerana barang yang memberi nikmat ia Allah akan kamu. Jadi kita ni wajib kasih kepada Allah, antara sebabnya kerana Allah terlalu banyak memberi nikmat pertolongan kepada kita. Sebab tu wajib kita kasih kepada Allah. Bukan sunat kasih kepada Allah ni, wajib kena kasih kepada Allah. Kenapa? Sebab apa? Nabi kata kita ni kena kasih kepada Allah sebab nikmat yang Allah bagi daripada dalam perut mak kita tu Allah jaga kita. Daripada janin lagi tu Allah jaga, Allah pantau, Allah pelihara, Allah bagi rezeki. Daripada dalam perut mak kita Allah jamin, Allah jaga, Allah pantau, Allah bagi rezeki. Allah yang membesarkan kita, Allah yang menjadikan kita. Juga tengok diri kita ni, subhanallah, banyak tanda. Semuanya ni tanda-tanda kebesaran, kekuasaan, kehebatan Allah. Yang mana kita kalau
10 kali hidup, 10 kali mati pun tak habis nak fikir tentang keajaiban, kehebatan, kekuasaan Allah dalam menjadikan tubuh badan kita. Asalnya daripada air mani, tukar jadi darah, tukar jadi daging, bertulang pula. Lepas tu tulang pula macam-macam bentuk. Betul? Ke semua tulang lurus saja? Straight dia tulang macam tu. Ada macam-macam bentuk. Mana? Kenapa Allah jadikan gitu? Nak mudahkan kita. Setiap ujung tulang kita ada sendi-sendi. Betul tak? Kalau tak ada sendi, macam mana kita? Ni yang kita boleh duduk gini sebab ada tulang yang menyokong tubuh badan kita. Siapa yang buat? Allah yang buat. Lepas tu dalam anggota kita, batin kita, ada pula anggota organ-organ pula yang memiliki bentuk-bentuk yang tertentu, yang ada tugas-tugas yang tertentu. Yang proses darahnya lain, yang tapis ni lain, yang cernakan makanan lain. Hebat sistem yang Allah jadikan, yang Allah buat. Lepas tu ada rongga pula tu, berongga pula. Asalnya segetul gitu, ada berongga pula kat dalam jantung ada rongga pula, dalam limpa ada rongga pula. Dalam tu pula ada sel-sel pula. Subhanallah. Dan saraf-saraf yang halus-halus tu darah bergerak gi mari. Siapa yang aturkan? Jangan kita ingat sistem dalam badan kita ni dia auto tau. Jangan kita ingat dia auto tau. Allah yang sedang mentadbir tubuh badan kita ni. Zahir batin kita ni sentiasa ditadbir oleh Allah, bukan diprogramkan oleh Allah lepas tu Allah biarkan dia berjalan sendiri. Bukan begitu tuan-tuan. Tidak ada benda yang bergerak dan diam itu, melainkan Allah lah yang mentadbirnya. Ada tak kita perasan dan teringat benda ni? Ada tak kita dapat rasakan benda ni? Kewujudan, kehebatan Allah yang sedang mentadbir kita sekarang. Ni saya boleh bercakap ni, saya boleh memandang ni. Begitulah tuan-tuan yang boleh mendengar, melihat ni. Ini semuanya kita sedang di dalam pentadbiran Allah. Ni anggota kita dalam ni, organ ni berfungsi dengan aturan Allah. Allah yang menggerakkan, Allah yang mengaturkan, Allah yang memperjalankan semua tu. Bukan Allah biarkan benda tu automatik jalan sendiri tanpa ditadbir. Tidak. Itu bukan akidah kita. Sebab itulah kita ni wajib kasih kepada Allah. Hari ni berapa banyak urusan kita daripada celik mata sampai sekarang. Berapa banyak urusan kita hari ni selesai dengan sebab Allah bagi nikmat pilihan pada kita. Kerja kita yang pejabat ni kerja sendiri kan, berapa banyak kerja kita jadi mudah hari ni dengan sebab Allah bagi kita betul tak? Apa kita nak balas? Tak terbalas melainkan dengan wajib bersyukur kepada Allah. Wajib bersyukur maknanya wajib berterima kasih dan wajib menggunakan semua ini kepada benda yang baik-baik. Itu makna bersyukur, menggunakan nikmat itu kepada perkara yang diredha oleh Allah. Macam ni punya banyak bantuan dan pertolongan pun kita kata Allah tak sayang juga kita. Kita nak kata Allah zalim juga pada kita. Butanya lah hati kita dengan pertolongan Allah. Berapa banyak urusan kita, urusan rumah tangga kita, urusan anak bini kita jadi settle dengan sebab nikmat-nikmat Allah bagi ni. Akal tak kira lagi. Itu lagi besar. Itu lagi besar nikmat akal ni. Tak ada akal, tak ada nilai kita. Nampak tak? Allah tolong kita. Lepas tu Allah panggil mari. Allah, kita buat tak reti, palingkan muka kita. Padahal dia yang menolong kita. Dia yang menolong mak ayah kita. Dia yang menolong laki bini kita. Dia yang menolong kawan-kawan kita. Dia yang menolong majikan kita. Dia yang menolong anak-anak kita. Bukan orang lain. Allah lah yang tolong. Nampak tak besarnya budi dan nikmat Allah pada diri kita. Tapi bila kita beribadat tanpa berfikir, kita tak perasan benda ni. Padahal kita tak pernah tak guna nikmat Allah, melainkan sentiasa guna nikmat Allah pagi, petang, siang, malam, sampai dah ke saat ini. Tak pernah tak ditolong oleh Allah kita. Kita tak pernah tidak ditolong oleh Allah. Tak pernah Allah tak tolong kita. Tapi kita tak boleh nak tolong taat kepada Allah. Kita tak boleh nak tolong taat perintah Allah. Allah tak pernah tak tolong kita, sentiasa tolong kita. Sentiasa tolong kita. Maha baik Allah Ta'ala lah. Nak pujuk juga kita. Lemah lembut juga dengan kita. Dosa-dosa pun tolong juga lagi. Ingkar-ingkar pun tolong juga lagi. Buat paling muka pun tolong lagi. Maha baik Allah Ta'ala tadi kita. Betul tak? Allah suruh kita tak buat, Allah larang kita buat, tapi Allah tolong kita walaupun kita tak peduli apa yang disuruh dilarang. Tengok maha baiknya Allah atas diri kita.
Padahal Allah boleh nak turunkan azab serta merta bila kita tak nak ikut perintah dia. Allah nak cabut nyawa kita serta merta, boleh waktu kita ingkar. Tapi Allah tak buat gitu sebab Allah tak nak naya kita. Kalau Allah cabut nyawa kita dalam keadaan kita ingkar, naya kita tuan-tuan. Sebab tu Allah bagi peluang lagi. Kalau nisbah kita ni, nisbah kita kalau kita manusia ni buat baik juga, harap-harap berubahlah, ibaratnya gitu. Allah tak harap kita, faham tu? Allah tak harap pada kita, kita tak ada kepentingan pada Allah. Tapi kebaikan Allah tu nak kita selamat juga, nak kita dapat bahagia juga. Allah bagi peluang lagi, bagi peluang lagi. Mudah-mudahan kita gunakan peluang tu tadi, kehidupan tu perbaiki, berubah, bertaubat, mengaji, buang hasad dengki, buang ujub riak, takabur, dendam dan sebagainya. Gunakan kesempatan hidup tu, rebut cepat-cepat, ambil benda ni sebelum mati. Tapi kita terlupa, kita salah, kita ingat bila Allah hidupkan kita, yang kita faham bila Allah hidupkan kita, sebabnya supaya kita menikmati dunia ni lagi. Padahal bukan untuk tu, untuk perbaiki ibadah. Itu lemah lembut Allah atas diri kita. Bangun tidur sebab apa? Sebab Allah suruh baiki. Amalan kita belum baik, hati kita belum baik. Tapi kita faham bila bangun tidur, oh ni Allah suruh jadi cari dunia lagi, Allah bagi rezeki cari dunia lagi. Na'udzubillah, ke situ je hati kita. Allah maha baik. Cuba renungkan, ambil masa sesekali. Ini contohnya tuan-tuan yang Nabi kata berfikir sejenak, pahalanya lebih besar daripada beribadat setahun. Berfikir yang macam tu, yang boleh mengisahkan diri kita. Subhanallah, ya Allah, aku ni tak perasan selama ni. Punya maha baiklah engkau atas diri aku, punya sayang yang engkau atas diri aku. Apalah aku nak katakan, apalah nasib aku seandainya kau cabut nyawa aku dalam keadaan aku lupa, leka, tak ada bekalan, amal tak betul lagi. Nanya aku, tak tertanggung azab ya Allah. Tapi kau nak selamatkan aku juga, kau bagi aku peluang hidup lagi, supaya aku ambil peluang ni perbaiki. Tapi aku buat tak peduli juga, sombong juga, palingkan muka juga. Ingat kita ni kalau sombong dengan Allah, hari kiamat besok Allah lupa pada kita. Allah lupa, dengan mana Allah tak pedulikan nak tolong kita. Itu maksud. Bukan Allah tu bersifat lupa dah. Allah tak pedulikan. Pandai-pandai kau lah hadap sendiri malaikat maut tu. Pandai-pandai kau lah, Allah tak tolong kita lah. Balasan apa yang kita buat pada Allah. Atas dunia ni kita tak pernah peduli pada Allah. Bila kita nak mati, Allah tak peduli pada kita. Kalau kita berasa kita kuat, kita berasa kita hebat, teruskanlah, tak payah peduli apa yang Allah suruh kita. Nanti baru kita tahu nasib kita. Bertemu malaikat maut, nak dicabut roh tu tanpa ditolong oleh Allah, macam mana? Dalam kubur tak ditolong oleh Allah, di padang mahsyar tak ditolong oleh Allah. Oh, siapa yang boleh tolong kita? Tak ada dah. Allah je harapan kita. Nak harap syafaat kalau Allah izin. Bukan semua kita ni dapat syafaat, tak. Ada orang-orang je yang dapat, ada orang tak dapat syafaat, walaupun di umat Nabi Muhammad SAW. Jadi harapan kita Allah, Allah je harapan kita. Jadi jangan dengan sebab dunia yang sementara ni, besok hari kiamat, besok kita anak bini kita susah. Jadi waktu cari dunia, waktu menuntut ilmu, supaya amalan kita tu betul dan diterima oleh Allah. Jangan habis semua masa kita tu untuk dunia saja. Yang sudah tu sudah, perbaiki. Kita manusia, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, sempat kita nak usaha perbaiki, belajar perbaiki. Allah Maha Pengasih, Penyayang, Pengampun, yang risau. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Sebab tu Nabi kata, hendaklah kita ni kasih kepada Allah. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala memberi nikmat kepada kita ni. Kerana barang yang memberi nikmat ia akan kamu dengan dia daripada segala nikmatnya Allah, dan kasih oleh kamu akan daku kerana Allah Ta'ala. Kerana kasih Allah Ta'ala akan daku. Dan Nabi kata, selain daripada kau kena kasih kepada Allah sebab Allah bagi nikmat, dan hendaklah kau kasih kepada aku, kata Nabi SAW. Sebab apa kamu umat kena kasih kepada aku, Nabi? Kerana aku ni Allah kasih kepada aku. Bila Allah kasih kepada aku, makna kalian pun kena kasih kepada aku, kata Nabi SAW.
Dan bahawa kasih akan Allah Ta'ala itu berlebih kurang kerana firman Allah Ta'ala walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Jadi peringkat kasih dan cinta kepada Allah tu berlebih kurang, kerana itu bergantung kepada sejauh mana, setinggi mana pengenalan seseorang itu kepada Allah. Makin dikenal Allah, makin kuatlah rasa cinta kasihnya kepada Allah. Makin kenal Allah, makin takutlah dia, makin malu, makin hebatlah rasa takut dan malunya kepada Allah. Dia berperingkat, dia tak sama. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam wa ilmuhu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semuanya untuk kita perbaiki amal ibadah kita, menuntut ilmu, bersihkan hati kita, insya-Allah. Mudah-mudahan sekalian dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah. Ibu bapa kita, ibu bapa mertua kita, sekalian adik-beradik kita, adik keluarga kita yang terdekat atas dan yang terkebawah. Mudah-mudahan Allah lahirkan daripada kita kalangan anak-anak yang soleh, yang solehah, berjaya dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah merezekikan kita husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah merezekikan kita mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah tolong kita zahir dan batin kita sampai ke syurga Allah Subhanahu wa taala dan mendapat redha Allah. Mudah-mudahan Allah tidak melupakan kita, mudah-mudahan Allah tak menyingkirkan kita dalam bimbingannya. Mudah-mudahan kita selalu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah dekatkan kepada kita orang-orang yang baik untuk yang orang-orang yang baik, orang yang ada berkah, supaya kita dapat menolong, membimbing kita, insya-Allah. Mudah-mudahan tak lupa saudara mara kita di Palestin, di Lebanon dan di mana-mana saja umat Islam yang dizalimi oleh orang kafir harbi, mudah-mudahan diberi pertolongan, perlindungan, kemenangan, kejayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Taala membinasakan, memusnahkan sekalian musuh-musuh Islam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabatina fi dinina ma'al qudri untha wa dhakara. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum, minna wa minkum. تقبل يا كريم. Payah nak bangun, insyaAllah. Tinggi. Alhamdulillah. Boleh. Bismillah. InsyaAllah solat